Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar Pusat Matrikulasi Kuis. Pada kali ini saya ingin menyampaikan sedikit taklimat berkaitan dengan usrah. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Sirajuddin bin Abdul Hadi, merupakan pensyarah di Pusat Matrikulasi di Jabatan Pengajian Islam dan juga merupakan penyelaras subjek usrah di Pusat Matrikulasi. Di sini saya merupakan wakil bagi seksyen tarbiyah, kaunseling dan kerjaya Pusat Hal Ehwal Mahasiswa Kuis. Jadi, taklimat kaedah pelaksanaan sistem tarbiyah pelajar amat penting untuk Pusat Matrikulasi. Kerana apa? Pertama, kerana meningkatkan pembangunan kerohanian diri pelajar melalui pelaksanaan usrah. Yang kedua, meningkatkan kefahaman pelajar mengenai ilmu agama Islam. Yang ketiga, merupakan salah satu syarat tambahan kepada pelajar kuis sebelum bergraduan. Jadi, semua pelajar perlu lulus dalam setiap subjek usrah per semester. Yang keempat, penyesuaian dengan keadaan Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia bersempena wabak COVID-19. Tidak kiralah sama ada PKPP ataupun PKPB atau PKPD. Jadi pelaksanaan ini adalah bersesuaian dengan tempoh PKP. Sekretariat yang terlibat dengan subjek usrah ini adalah Seksyen Tarbiyah, Kaunseling dan Kerjaya STKK, Pusat Hal Ehwal Mahasiswa PHEM, yang bertempat di aras bawah bangunan pentadbiran Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Nombor telefon kuis 0389117000 dan boleh disambungkan kepada 3 unit ini, iaitu 3517 atau 3106 atau 1105. Kod subjek. Kod subjek bagi Pusat Matrikulasi ada 3 per semester. Bermaksud semester 1, kod subjeknya adalah STP, Sistem Tarbiyah Pelajar. STP, Sistem Tarbiyah Pelajar 1000. Untuk semester 2, STP 2000. Untuk semester 3, STP 3000. Ini adalah kod subjek yang perlu diingat oleh semua pelajar matrikulasi kerana dokumen ataupun tugasan yang diberikan kepada pelajar perlu disubmit dengan menggunakan kod per semester, iaitu kod mengikut subjek lah per semester. Okey, dalam usrah ini terdapat ketua. Ketua dalam usrah kita panggil sebagai nakib bagi lelaki dan perempuan kita panggil sebagai nakibah. Ketua dalam grup usrah, kumpulan usrah. Bagaimanakah pelantikan nakib-nakibah ini? Nakib atau nakibah akan dilantik oleh pihak Sekretariat Seksyen Tarbiyah, Kaunseling dan Kerjaya Pusat Hal Ehwal Mahasiswa Kuis. Itu nama panjang bagi STKK PHEM. Secara rawak bagi memudahkan urusan perjalanan usrah. Jadi, siapa yang akan jadi ketua, siapa yang akan jadi nakib adalah pilihan secara rawak daripada unit STKK. Nakib atau nakibah akan diberikan surat lantikan rasmi sebagai nakib atau nakibah akan ada. Tugas utama nakib atau nakibah adalah bertanggungjawab kepada ahli usrahnya mengikut kumpulan dan sebagai pemudah cara antara pihak sekretariat dan ahli usrah. Yang akan berhubung dengan STKK ini adalah nakib
ataupun nakibah sahaja. Dan dialah yang akan menyampaikan segala pemakluman penting daripada STKK kepada ahli grup usrahnya. Nakib atau nakibah yang komited dan bertugas dengan penuh dedikasi akan diberikan sijil penghargaan iaitu e-sijil oleh pihak sekretariat pada penghujung semester. Manakala pembahagian kumpulan pula. Dalam satu kumpulan ada berapa orang? Okey. Pembahagian kumpulan akan diselaraskan juga oleh pihak sekretariat iaitu STKK PHM Quiz juga sama. Pembahagian ini akan dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil yang terdiri daripada 15 orang ahli usrah. Termasuklah seorang nakib atau nakibah mengikut jantina. Tidak ada kumpulan campuran. Semua satu kumpulan itu laki-laki semua, perempuan-perempuan semua, termasuklah ketuanya iaitu nakib atau nakibah. Senarai nama mengikut kumpulan akan diuar-uarkan dan dimuat naik dalam MyLMS pelajar. Jadi antum semua, para pelajar perlu muat turun senarai nama yang terdapat dalam MyLMS. Ahli usrah perlu bertanggungjawab untuk memastikan diri sendiri mengenali nakib atau nakibah masing-masing. Perlu ambil tanggungjawab. Dan sebaiknya nakib atau nakibah memasukkan semua ahli kumpulannya dalam satu grup, sama ada grup WhatsApp ataupun grup Telegram bagi memudah carakan pelaksanaan usrah seterusnya. Kaedah pelaksanaan. Bagi pusat matrikulasi, kita ada 5 pelaksanaan yang perlu dijalankan sepanjang semester. Okey, semester 1 atau 2 maupun 3. Okey, setiap semester ada pelaksanaannya dengan 5 yang akan disebutkan ini. Pertama, dulu nama modul asal usrah adalah rehlah atau riadah. Jika bersemuka kita akan laksanakan rehlah atau riadah. Jadi untuk pelaksanaan sekarang, apa yang perlu dibuat oleh semua ahli usrah perlu menyediakan satu video pendek dalam durasi 30 hingga 40 saat sahaja. Dalam video tersebut, ahli usrah perlu memperkenalkan diri dan menyatakan sedikit biodata ringkas. Video tersebut perlu dihantar kepada nakib atau nakibah masing-masing melalui WhatsApp ataupun Telegram. Sebaiknya nakib-nakibah tubuhkan satu grup bersama dengan ahli usrah dan dalam grup tersebutlah ahli usrah menghantar video pengenalan tersebut supaya matlamat daripada pelaksanaan usrah ini adalah antum boleh bertaaruf sesama sendiri. Jadi berapakah nilai markah bagi pelaksanaan ini kita akan sebutkan selepas daripada penerangan kaedah pelaksanaan. Ini yang pertama. Yang kedua, liqa. Itu adalah modul asal usrah. Kaedah pelaksanaan sekarang adalah melihat dan mendengar sesi tazkirah ceramah secara dalam tarian, iaitu online, melalui media sosial seperti Facebook, Facebook Live. Sesi tazkirah atau ceramah ini akan dimaklumkan oleh pihak STKK PHM Quiz dari semasa ke semasa. Dari semasa ke semasa. Ada tarikh tertentu daripada pihak STKK PHM. Selain itu, ahli usrah juga perlu melihat dan mendengar sesi tazkirah atau ceramah ringkas secara dalam talian online yang terdapat dalam media sosial seperti YouTube. Video tazkirah atau ceramah sekurang-kurangnya 30 minit. Daripada sesi tazkirah atau ceramah ini, ahli usrah perlulah mendapatkan butiran penceramah seperti nama dan biografi, serta ahli usrah diminta untuk menyediakan sinopsis ringkas berkaitan sesi tazkirah atau ceramah berkenaan dalam borang yang disediakan melalui Google Form. Borang tersebut juga disediakan oleh pihak STKK PHM. Yang ketiga, puasa sunat. Ini asal. Ahli usrah
diminta juga untuk membuat pengesahan puasa sunat dalam template borang yang disediakan melalui Google Form juga. Jadi untuk pelaksanaan yang ketiga ini tidak ada beza. Cuma kena buat pengesahan dalam Google Form. Yang keempat, usrah perdana. Usrah perdana sebelum ni bersemuka bertemu dalam satu dewan. Pada kali ini, perlulah melihat dan mendengar serta sesi tazkirah atau ceramah secara dalam talian online melalui media sosial seperti Facebook Live, Masjid Azhar. Serta tazkirah ceramah ini akan dimaklumkan oleh sesi tazkirah ceramah ini akan dimaklumkan oleh pihak STKKPM dari semasa ke semasa lah. Daripada sesi tazkirah ceramah ini, ahli usrah perlu mendapatkan butiran penceramah seperti nama, biografi serta ahli usrah diminta untuk menyediakan sinopsis ringkas berkaitan sesi tazkirah ceramah perkongsian berkenaan dalam borang yang disediakan melalui Google Form. Dan yang terakhir, asalnya adalah menghadiri kuliah agama di Masjid Azhar Kuis. Tetapi kali ini, ahli usrah diminta untuk membaca 2 atau 4 surah yang terkandung dalam Al-Quran beserta bacaan terjemahan. Ahli usrah diminta untuk membuat pengesahan bacaan dalam borang yang disediakan melalui Google Form. Dan surah-surah yang terlibat adalah surah Al-Mu'minun, surah Ar-Rahman, surah Yasin dan surah Luqman. Bagi pusat matrikulasi, ke-4 surah perlu dibaca kerana satu surah mewakili 5 markah. Dan inilah nilai pemarkahan, sistem pemarkahan. Rihlah tadi ada 5 markah, liqa ada 35 kerana di situ ada 7 kali liqa, 7 kali pertemuan atau 7 kali sesi liqa dengan cara video live, Facebook live ataupun video ceramah dalam YouTube. Puasa sunat ada 20 markah kerana 4 kali puasa. Usrah perdana ada 2 kali, 1 mewakili 10 markah. Dan untuk bacaan Quran ada 4 surah, iaitu 20 markah, keseluruhannya adalah 100%. Penghantaran tugasan dibuat secara individu. Ahli usrah perlu menghantar tugasan mengikut tarikh masa yang ditetapkan secara dalam talian dengan menggunakan kaedah Google Form yang disediakan oleh pihak STKKPM. Jadi tarikh-tarikh penghantaran akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dan takwim akan di-upload dalam MyLMS. Maklumat penting bagi pelajar. Pelajar perlu mematuhi sebarang tarikh yang telah ditetapkan seperti mana takwim usrah yang terdapat dalam LMS nanti. Pelajar dibenarkan untuk membuat rayuan semakan markah mengikut tarikh yang telah ditetapkan selepas keputusan rasmi peperiksaan dikeluarkan. Rayuan semakan markah selepas tarikh tutup tidak akan dilayan. Pelajar diminta sentiasa mengemastini maklumat peribadi, terutamanya nombor pelajar dan alamat email bagi memudahkan urusan antara dua pihak. Ini paling ketara sekali. Jadi, mohon untuk pelajar sentiasa update nombor telefon mereka dan pastikan nombor telefon adalah nombor sendiri, bukan nombor ibu atau ayah ataupun nombor adik-beradik yang lain. Kerana antum yang akan melaksanakan usrah ni secara direct menggunakan alat komunikasi telefon. Jadi itu sahaja daripada saya yang berkaitan dengan subjek usrah. Subjek usrah adalah subjek wajib lulus dengan pemarkahan yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Jika ada sebarang permasalahan yang berkaitan dengan subjek usrah, antum dan semua pelajar semua boleh bertanya kepada saya sebagai penyelaras. Dan jika segan dengan saya, boleh menerusi nakib atau nakibah masing-masing dan melalui nakib atau nakibah bertanya kepada saya. Dan apa-apa sahaja permasalahan jangan disimpan, bahkan antum perlu merujuk supaya lebih jelas dan teratur, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih atas kesetiaan antum mendengar dan saya harap antum dapat bagi kerjasama dengan baik pada pelaksanaan usrah ini, insya-Allah. Setakat itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.